Dan orang yang solat, insya-Allah dia akan memperoleh kekuatan yang dia tidak akan, minta maaf ya, overstress dalam hidup. Dia stres perlu, ya, tetapi dia tidak orang kata tidak hancur, tidak luluh jiwanya dengan ujian. Walaupun sakit-sakit juga. Tapi orang yang solat, insya-Allah dia ada kekuatan. Saya ingin bawa satu cerita ya. Waktu saya di Jepun berapa puluh tahun yang dulu lah. Saya pernah pergi ke Jepun tahun 1995, 90-an, minta maaf ya waktu tu. Jadi antara pertanyaan yang diajukan oleh pelajar-pelajar Malaysia di Jepun ialah, soalan orang Jepun ialah, kenapa orang Islam banyak buang masa untuk semayang? Terkejut kita soalan tu. Kenapa orang Islam banyak buang masa untuk semayang? Sebab orang Jepun tak buang masa. Soalan ni takkan ditanya di Malaysia. Di Malaysia orang memang suka buang masa. Jadi orang Jepun ni melihat kejap-kejap kita semayang, kejap-kejap semayang ni tiang agama dan sebagainya. Tak boleh. Orang Jepun takkan terima hujah itu. Jadi kita bincang-bincang dalam usrah, kita kata, kita buat perbandingan. Jepun ni adalah negara pengeluar teknologi yang paling tinggi. Mereka tersohor mengeluarkan mesin-mesin, alat-alat komputer dan alat-alat teknologi ni yang tinggi. Antara Jepun ni terkenal dengan bullet train. Bullet train ni kereta api yang laju, betul-betul laju. Jadi dia mencipta barang-barang elektronik dan sebagainya berterusan Jadi kita katakan pada mereka, kalau kamu cipta kapal terbang, kamu ciptakan bullet train, kamu ciptakan peralatan-peralatan jentera-jentera, tentu kamu akan setelah kita dibuat, kamu akan melalui proses maintenance. Macam kereta lah. Bila kereta ni, bila kita dah lalu 5,000 km ataupun 10,000 km, kita kena buat apa? Servis. Kereta kita lah contohnya. Bila kereta ni kita nak servis, kita akan tukar minyak hitam dia, tengok dia punya minyak enjin, kita tengok macam-macam lah yang kita tengok. Kalau kurang kita tambah, kalau kotor kita ni, sebab setiap 5,000 km mesti servis. Ini penting. Kalau tak jaga servis, kereta, tempoh masa dia, kereta tu akan rosak sebagainya. Baik. Begitu juga kapal terbang, begitu juga bullet train. Semakin canggih, sophisticated kamu punya peralatan, kamu kena servis. Ya, saya nak tanya kamu, kita tanya pada orang Jepun, antara kamu dengan mesin-mesin kamu, robot kamu sekalipun, yang mana lebih canggih? Manusia yang mencipta teknologi ataupun teknologi yang canggih? Tentu jawapannya teknologi. Dibandingkan dengan manusia, tentulah manusia lebih canggih lagi. Okey. Kamu servis teknologi kamu, kamu servis kapal terbang kamu, kamu servis bullet train kamu, kamu servis jentera-jentera kamu, peralatan elektronik kamu. Bila kamu servis diri kamu? Bila kamu servis diri kamu? Pemikiran kamu, perasaan kamu, jiwa kamu. Kamu tak servis. Yang kamu servis ialah alat-alat teknologi kamu. Sebab itu, orang-orang Jepun, walaupun kemajuan teknologi mereka tinggi, tetapi kadar bunuh diri di kalangan mereka juga tinggi. Kerana mereka tidak ada sandaran apabila menghadapi ujian-ujian hidup yang dahsyat. Mereka tidak ada tempat untuk mengadu apabila mereka diuji dengan musibah-musibah di dalam kehidupan, kekecewaan menyebabkan mereka bunuh diri. Orang yang bunuh diri ni ialah orang yang berani mati kerana takut hidup. Tapi orang Islam sebaliknya, negara yang paling miskin dibandingkanlah negara yang paling kaya, Jepun, Korea, kita lihat negara-negara barat, negara-negara Afrika, antaranya Sudan, kita tengok negara-negara Afrika miskin, negara Islam. Tetapi anehnya kadar bunuh diri di negara-negara maju lebih tinggi daripada negara-negara yang kurang membangun, negara-negara miskin yang ada kelaparan. Kenapa? Kerana walaupun teknologi mereka tinggi, tetapi terjadi kosong kerohanian, kegersangan pada hati. Sebab hati tadi tidak boleh diisi dengan teknologi. Hati hanya diisi dengan iman dan zikrullah.
Jadi ini jawapannya. Ya, sebab itu kalau kita lihat di negara-negara orang umat-umat Islam, ya, kadar bunuh diri itu rendah. Walaupun ada masalah. Sebab kita ada Tuhan untuk kita adukan, ada Tuhan untuk kita sandarkan dalam kehidupan. Saya teringat satu metafora ataupun tamsilan yang diberi oleh Stephen Covey, dalam bukunya Seven Habits. Dia ada satu sifat, satu habit, iaitu sharpen the saw. Sharpen the saw ni ialah tajamkan gergajimu. Jadi dibandingkan seorang sedang menggergaji pokok, dah lama dia gergaji pokok, kawannya datang mengingatkan, keluarkanlah gergaji itu, tajamkanlah, supaya gergaji itu tajam, kamu menggajikan semula. Tapi kawan dia tak mau. Kawan dia kata, saya tak sempat nak keluarkan gergajinya untuk saya tajamkan, sebab saya nak terus menggergaji supaya pokok ni cepat tumbang. Saya tak nak buang masa untuk keluarkan gergaji ni untuk saya tajamkan. Itu tak bijak. Sedangkan kalau dia keluarkan gergaji itu, kemudian tajamkan, dan dia menggergaji kali ini, dengan gergaji yang lebih tajam, pokok akan lebih cepat tumbang berbanding dia menggergaji dengan gergaji yang tumpul. Boleh faham maksud saya? Jadi beginilah dalam hidup kita. Sharpen the saw ataupun proses menajamkan gergaji, pemikiran, jiwa dan hati, emosi ini dalam Islam adalah solat. Solat adalah satu kerehatan. Waktu itu hati kita yang galau, fikiran kita yang kacau, emosi kita yang tidak tentu arah. Apabila dengan kita berwudu, kemudian kita menghadap Allah, kemudian kita berdiri betul, kemudian kita baca takbiratul ihram, kemudian kita baca Fatihah, kita baca ayat, kemudian kita rokok, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud, kemudian dalam tahiyat, subhanallah. Semua perlakuan-perlakuan, sama ada qaulinya, fi'linya ataupun qalbinya, semua adalah sharpen the saw. Tajamkan gergaji kita. Tajamkan gergaji. Sebab itu, kalau orang tu betul-betul menjaga solat, subhanallah, seluruh kehidupannya akan terjaga. Ini yang saya katakan dalam buku saya inilah, rehatkan hati dengan solat. Membaiki solat ialah membaiki seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita nak mulakan pembaikan dalam diri kita, walaupun diri kita tu dah, orang kata hancur lah, banyak sangat masalah, mulakan dengan solat. InsyaAllah kita akan nampak, kalau kita mulakan solat, kita mulakan hak Allah. Apabila kita menunaikan hak kita dengan Allah, Allah akan bantu kita untuk kita dapat menunaikan hak kita pada perkara-perkara yang lain. Kalau kita jaga solat, insyaAllah, kita jaga solat kita, insyaAllah Allah akan jaga kita. Itu dia kata ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ini yang penting. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang orang menganggapkan solat ni macam satu yang anti-climax. Anti-climax ni macam mana? Orang kata buat kacau je lah. Kita tengok TV, tiba-tiba masuk waktu solat. Kita nak tengok, kita tengah buat kerja, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Allah. Kita nak selesaikan kerja, kena sembahyang zuhur. Kita tengah tengok apa sukan dan sebagainya, Allah masuk waktu isyak, tinggalkan dan sebagainya. Orang anggap solat ni satu yang anti-climax. Tidak sebenarnya. Solat akan memberi kekuatan untuk kita meneruskan kerja kita dengan lebih yang lebih bertenaga, lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Kita dapat ilham-ilham yang baru, kita akan dapat idea-idea yang baru. Selepas kita tinggalkan kerja kreatif kita solat, dan insya-Allah bila hati itu tenang, insya-Allah, sebab dalam solat ada zikir itu akan memberi ketenangan. Orang tenang akan menang. Selalu kita katakan, orang tenang akan menang. Jadi patutnya kita rasakan solat ini satu keperluan. Sebab tu bila kita rasa dalam hidup, selalu saya ulang-ulang kerana I need you because I love you. I need you because I love you, ataupun I love you because I need you. Bukan. Yang pentingnya yang pertama tadi, I need you because I love you. Dengan itu kita betul-betul kita
perlukan Allah. Sebab tu kita cinta Allah, dan cinta Allah tu menyebabkan kita I need to pray. Tapi kalau kita kata I love you because I need you, Tuhan tu jadi satu keperluan semata-mata, kita hanya I have to pray saja. Ya, dan Tuhan tu menjadi tempat kita mengadu sewaktu kita susah saja. Perlu kita datang. Bila dah senang kita lupa, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita dalam kehidupan kita tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu. Saya ingin tegaskan bahawa solat ni memang akan memberi impak yang hebat, impak yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sekiranya kita laksanakannya dengan khusyuk. Ya. Sebab di sana ada ancaman, walaupun kita solat, ada ancaman yang neraka wel. Ya, neraka wel bagi orang yang solat. Bagi orang yang solat neraka wel. Ya. Kenapa? Fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam solatnya. Mungkin ada orang yang kadang-kadang syaitan ni jahat, dia bagi kita satu hujah, dia kata, kalau solat pun neraka wel, baik tak solat. Kalau tak solat, apa ancamannya? Lebih berat lagi. Ya, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Ya, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja jadi kafir. Jadi kafir, kekal abadi dalam neraka. Kalau neraka wel, ada peluang untuk keluar. Kalau kekal abadi, walaupun dibahaskan oleh Imam Syafi'i, orang yang dikatakan jadi kafir itu apabila menolak kewajiban solat. Bukan dia tak solat kerana dia malas, kerana dia culas, ya? Tetapi kerana dia menolak solat tu, solat ni tak penting, solat ni ketinggalan zaman. Solat ni suatu yang bukan bagi, ada nilai ekonomi pun, itu kafir. Tapi kalau solat, Allah, dia penting solat, tapi tidur, tak boleh tinggal solat, tak boleh tinggal semayang, tak boleh tinggal tidur waktu subuh kerana seronok sangat tidur, sejuk sangat. Tak boleh tinggal solat waktu asar kerana nak tinggal waktu solat asar kerana leka dengan permainan. Kerana yang itu besar, dosa besar, tapi tak jatuh kafir, tapi besar dosa. Ya, sebab kadang-kadang kita nampak dosa minum arak je besar, tapi dosa tinggal solat lebih besar. Subhanallah, jangan kita mempermainkan. Jadi kalau solat kerana pertama, yang tidak memberi kesan ialah solat apabila solat dibuat dengan kejahilan. Kejahilan artinya solat tu jahil, tak tahu sah batalnya, 13 rukun tak ada, solat tu main ikut-ikut aja dan sebagainya. Bacaan pun apa lagi nak baca dengan betul, ya, ada yang baca tak tahu apa-apa, ya, merepek, baca tu tak tahu apa-apa. Allah kata la takabus solah wa antum sukara, jangan kamu dekati solat ketika kamu mabuk. Mabuk tu kalau dulu para peringkat awal, orang-orang yang mabuk kerana minum arak tu sembahyang. Tetapi ulama juga mentafsirkan mabuk ni ialah apabila kita bercakap, apabila kita membaca ayat, apabila kita melakukan rukun fi'li, sujud, rokok dan sebagainya, baca Fatihah, baca tayat akhir dan sebagainya, tak tahu apa mana. Macam kakak tua, parrot. Ikut aja. Macam mana nak memberi kesan? Sebab kesan itu tidak ada perasaan yang kita bina. Macam mana nak jadi khusyuk kalau tak faham, apalagi nak dihayati? Kalau macam tu, kita umpama menyerahkan bangkai. Solat tu umpama bangkai yang diserahkan kepada Allah. Allah bertambah murka. Jadi sebab itu, solat yang dikerjakan dengan kejahilan, dan satu lagi dengan kelalaian, subhanallah, dia akan naik macam kain buruk ke langit, tak sampai ke langit, dicampakkan balik oleh para malaikat ke kepala orang yang solat. Sebab tu ada ulama-ulama dahulu, apabila mereka lepas mengerjakan solat, mereka tunduk dan letakkan tangan di atas. Mereka bayangkan takut-takut solat itu akan dihempaskan kepala orang yang lalai, dihempaskan kepada orang yang melaksanakannya. Jadi kita sungguh-sungguh jaga solat kita supaya insya-Allah, kita benar-benar melaksanakannya, benar-benar melaksanakan dengan hati, dengan khusyuk.
Ya, dia beza antara solat yang sah dengan solat yang khusyuk. Beza antara haji yang sah dengan haji yang mabrur. Haji yang sah sajalah. Tetapi haji yang mabrur dia akan memberi kesan kepada perbuatan kita, kepada kelakuan kita. Balik daripada Mekah, balik daripada Haramain mengerjakan haji, bertambah baik. Tetapi kalau kita haji kita sah, balik macam tu juga perangai. Macam tu juga solat. Kalau kita semata-mata solat saja dengan kejahilan dan kedegilan, mungkin makin jauh dengan Allah. Mungkin tahap tu saja. Tetapi solat yang khusyuk baru ada kesan, boleh meninggalkan kemungkaran, boleh meninggalkan fahsyak, ya, boleh menjadi satu bekalan dalam kehidupan kita. Jadi saya nak tutup dengan satu pesanan, ya. Kalau kita nak tahu kita ni okey atau tidak dalam hidup kita, kita ni okey atau tidak. Setakat ni umur saya hampir 60 tahun. Tuan-tuan yang mendengar mungkin ada juga usia yang sebaya dengan saya, atau lebih muda atau lebih tua. Kita ni okey tak dengan Allah? Tengok kita dengan solat. Tengok kualiti solat kita. Kalau solat kita masih nak cepat, solat kita telah terlupa bilangan rakaat, solat kita dalam keadaan rimas dan gelisah, solat kita macam-macam yang datang dalam fikiran kita dan sebagainya, itulah kita dengan Allah.